Yang berhormat Datuk Samsul Anwar bin Haji Nasara, Lenggong. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian telah menerima 20 soalan berkaitan dengan topik ini, dan selepas semak soalan-soalan ini saya mencadangkan untuk menjawab 14 daripadanya pada hari ini kerana dia bunyi sama dengan soalan asal, manakala 6 lagi walaupun ada isu yang sama tapi ada tambahan maklumat yang diperlu. So saya akan cuba jawab 14, iaitu daripada Yang Berhormat Dr. Noor Azmi bin Ghazali, 24 hari bulan Oktober. Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye, 26 Oktober. Yang Berhormat Dr. Che Rosli bin Che Mat, 27 Oktober. Yang Berhormat Dato' Linda Sen Taulin, 27 Oktober. Yang Berhormat Dato' Taqiyuddin bin Hassan, 31 Oktober. Yang Berhormat Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa, 31 Oktober. Okey. Tak apalah, tak apa. Yang Berhormat daripada Kota Samarahan, 2 hari bulan November. Yang Berhormat Parit Sulong, 2 hari bulan November. Yang Berhormat Sibu, 8 hari bulan November. Yang Berhormat Alo Gajah, 10 hari bulan November. Yang Berhormat Datuk Jumat bin Idris Justice Panggo, 17 hari bulan November. Yang Berhormat Tanah Merah, 23 hari bulan November. Yang Berhormat. Terima kasih. Menteri Tan Sri Yang Dipertua. Menteri. Yang Berhormat, Menteri sengaja sebut nama-nama supaya pres kita dapat publicize nama masing-masing. Janganlah bising. Sehingga saya tegur, Yang Berhormat, sehingga saya tegur Yang Berhormat, bermakna bolehlah itu. Sila Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman bahawa penyakit denggi, Zika dan chikungunya disebabkan oleh nyamuk yang sama dan disebarkan oleh nyamuk yang sama, iaitu nyamuk Aedes. Oleh itu, prinsip-prinsip penjagaan dan kawalan ketiga-tiga penyakit juga adalah sama dengan matlamat yang sama, iaitu mewujudkan persekitaran yang bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes, tiada denggi, Zika dan chikungunya. Seperti saya telah katakan, prinsip penjagaan dan kawalan penyakit Zika adalah sama dengan penyakit denggi dan chikungunya. Oleh itu, tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang bagi menangani denggi juga berkesan terhadap Zika. Maklumat utama adalah mewujudkan persekitaran yang bebas daripada Aedes. Dalam konteks ini, tumpuan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah ke arah tanggungjawab dan penyertaan masyarakat dan memastikan persekitaran yang bebas Aedes. Bagi memantau, menyelaras dan menentukan dasar tindakan pencegahan dan kawalan, di peringkat kebangsaan, Kementerian telah menubuhkan pasukan petugas khas peringkat kementerian dan agensi pusat yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, dan jawatankuasa ini bermesyuarat setiap 2 minggu sekali dan turut dianggotai oleh Kementerian Kesihatan dan beberapa agensi kerajaan yang bertanggung jawab di dalam perkara ini. Di peringkat negeri, pasukan petugas khas dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri atau Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau Exco Kesihatan untuk menangani isu yang sama. Di peringkat daerah pula, jawatankuasa wabak peringkat daerah telah dipengerusikan oleh pegawai daerah untuk melaksanakan di peringkat daerah. Dengan langkah-langkah ini, di dalam proses untuk mengawal Zika, banyak langkah-langkah yang diambil oleh KKM bagi mengekang perebakan penyakit ini.
Umumnya, prinsip dan strategi yang diguna pakai bagi menghadapi sesuatu ancaman penyakit yang baru dapat dibagikan kepada 3 fasa. Satu ialah prevention, iaitu pencegahan. Nombor 2 ialah containment, iaitu mengekang penularan. Dan nombor 3 ialah mitigation atau faktor kawalan. Dalam fasa pertama, segala usaha telah dibuat bagi mengurangkan risiko kemasukan jangkitan Zika ke Malaysia. Kita sedia maklum Malaysia adalah amat sensitif bagi perebakan Zika kerana kita mempunyai masalah dengan density nyamuk Aedes yang tinggi berdasarkan beban penyakit denggi ketika ini. Rakyat Malaysia sentiasa diingatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan jika pergi ke negara yang bermasalah Zika. Kita mengadakan program khas dengan kontingen Olimpik yang merupakan risiko terbesar menginput Zika kerana bilangan rakyat Malaysia terbesar ke negara berisiko dalam satu masa. Tindakan kita berkesan di mana tidak seorang pun ahli kontingen dan rakyat Malaysia yang pergi ke Brazil dijangkiti virus ini. Kita juga melakukan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta mengedarkan nasihat kesihatan atau health advisory kepada pelancong dan rakyat Malaysia sekiranya mempunyai gejala virus Zika. Saringan suhu thermal scanner juga dilakukan bagi memantau kemasukan pelawat yang mempunyai gejala demam. Bagi menjawab soalan Wakil Sibu kenapa tiada thermal scanner di lapangan terbang Sibu, surveillance thermal scanner hanya dilakukan di pintu masuk antarabangsa saja. Pelawat asing tentunya masuk melalui pintu masuk antarabangsa ini sebelum ke pintu masuk domestik. Kita berjaya mengekang kemasukan Zika dari rantau utama yang bermasalah iaitu Amerika Tengah dan Selatan. Namun apabila Zika diimport ke negara jiran kita dan kemudian ia merebak dengan cepat, risiko kemasukan ke Malaysia amat tinggi kerana pergerakan penduduk merentasi sempadan amat tinggi. Kebimbangan kita terbukti apabila kes pertama Malaysia mempunyai kaitan dengan wabak yang sedang berlaku di negara jiran. Oleh yang demikian, kita sekarang berada di dalam fasa kedua, iaitu fasa containment. Di dalam fasa ini, setiap kes yang disyaki akan diambil tindakan serta merta termasuklah ujian pengasaan jangkitan. Tindakan kawalan melalui semburan kabus dalam lengkungan yang diperluaskan kepada 400 meter juga dilakukan serta-merta tanpa menunggu keputusan makmal. Pesakit akan diasingkan di hospital sehingga disyakkan negatif dan terus diasingkan jika positif sehingga virus tersebut bebas dari dalam darah pesakit biasanya selepas seminggu. Jika disahkan positif, pengesanan kes aktif akan dilakukan di lapangan dan semua kontak dan jiran pesakit yang menunjukkan gejala Zika akan dilakukan ujian pengesaan dan diasingkan. Tindakan agresif dalam fasa ini setakat ini menunjukkan hasil yang memberangsangkan dari 31 Ogos 2016 sehingga 8 Oktober 2016 hanya terdapat 7 kes Zika yang telah disahkan di seluruh negara, iaitu Sabah 2 kes, Johor 2 kes, Selangor 1 kes, Sarawak 1 kes dan Wilayah Persekutuan 1 kes. Kes terakhir yang dilaporkan ialah pada 28 September tahun ini dan pemantauan KKM juga mendapati untuk tempoh yang sama sebanyak 180 kes yang mempunyai tanda-tanda Zika telah dilaporkan, namun kesemua mempunyai keputusan ujian yang negatif untuk Zika. Ternyata kes-kes Zika di negara ini masih bersifat sporadik dan tidak merebak dengan pantas seperti mana berlaku di negara jiran kita. Dalam aspek perawatan kes, semua hospital kerajaan dan swasta telah pun bersedia dari aspek diagnosis dan perawatan kes. Aktiviti pemantauan dan pelaporan kes microcephaly dan Guillain-Barré syndrome akibat sangkitan virus Zika di hospital telah dimulakan dan sehingga kini tiada kelainan daripada biasa yang telah ditemui. Jawatan kuasa pakar Zika kebangsaan atau task force juga telah dibentuk yang terdiri daripada pakar-pakar pelbagai disiplin. Jawatan kuasa ini telah pun mengeluarkan garis panduan untuk jangkitan Zika termasuk bagi microcephaly, pengurusan ibu mengandung dan Guillain-Barré syndrome, pengurusan transfusi darah
serta melakukan pemantauan bagi kes-kes tersebut. Program pencegahan yang telah dijalankan oleh pihak kementerian secara bersepadu dengan 7 kementerian dan lain-lain agensi telah didapati berkesan dan menunjukkan impak yang positif melalui pengurangan kes dan kematian denggi pada tahun ini berbanding dengan tahun 2015. Di samping itu, pencegahan dan kawalan Zika setakat ini telah menunjukkan keberkesanan di negara ini kerana penularan Zika sehingga kini hanya berlaku kes sporadik dan tidak berlaku kluster atau wabak. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas jawapan Yang Pak Menteri. Berdasarkan maklumat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kita dapati antara 2007 hingga Ogos 2016 sekitar 70 buah negara terlibat dalam kes umpama ini. Maknanya risiko untuk menular begitu tinggi. Persoalan saya, pertama saya nak ucap tahniah kepada kerajaan kerana mengambil pelbagai inisiatif di peringkat bawah hingga ke peringkat tinggi untuk membendung perkara ini. Cuma, oleh kerana ia melibatkan banyak negara, sejauh mana bentuk kerjasama dilakukan oleh kementerian, terutama sekali di kalangan negara-negara ASEAN atau negara-negara lain bagi membendung perkara ini, dan tentunya kalau ada maklumat, bolehkah dikongsi bersama berapa kos yang telah kerajaan belanjakan untuk mengatasi isu yang membimbangkan ini. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Kerjasama di antara negeri-negeri khususnya di kawasan rantau di dalam menangani kes-kes jangkitan atau communicable diseases ini memang tinggi. Dan di dalam perkara Zika baru-baru saya ingat 3 minggu dahulu semua menteri-menteri kesihatan di rantau ASEAN telah mengadakan satu video conferencing di mana kita telah berkongsi pada keadaan di dalam negara-negara masing-masing dan telah pun menyediakan saluran melalui mana perkongsian maklumat teknikal. Contohnya jenis virus yang ada dan yang ada di satu-satu negara ada kaya yang sama dengan negara yang lain. Dan perkongsian maklumat ini memang akan bantu kita di dalam proses pengawalan yang akan dilakukan di dalam tiap-tiap negara yang ada di dalam rantau ASEAN ini. Dan baru-baru ini saya telah menghadiri mesyuarat Western Pacific Region WHO punya mesyuarat, di mana semua negara daripada rantau ini telah ada, dan di situ kita pun mengadakan satu perbincangan aktif tentang perkara ini dan perkongsian maklumat tentang jumlah kes yang ada, jumlah kes yang contohnya daripada mereka yang ada Zika, jumlah yang mengandung, dan apa yang langkah yang diambil oleh tiap-tiap negara untuk membuat saringan risiko ke atas kes-kes mengandung. Perkara-perkara ini dibincang secara dalam dengan semua negara, dan perkongsian maklumat daripada segi teknikal ialah satu perkara yang terus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Maha Menteri. Saya dah bertanyakan mengenai yang disebut oleh Yang Maha Menteri tentang perubahan jawatan kuasa. Seperti mana yang ditanyakan oleh Lenggong tadi, apabila wujud satu jawatan kuasa bagi tujuan pengesanan kawalan pencegahan, sudah pasti kerajaan mesti memperuntukkan satu peruntukan belanjawan. Jadi apakah ini dilakukan oleh kementerian? Kerana seperti mana dimaklumkan oleh menteri tadi bahawa ada 7 kes, tetapi negara jiran kita Thailand dan Singapura kes sudah lebih ratusan kes, dan kita mempunyai satu keadaan yang serius di sini, iaitu kita mempunyai masalah denggi yang besar daripada root Aedes yang juga menyumbang kepada Zika. Jadi saya ingin tanya apakah kementerian menyediakan jumlah peruntukan tambahan dan berapakah jumlahnya, dan berapa banyak bayi yang dikesan mempunyai microcephaly yang disebut oleh menteri tadi. Terima kasih.
Pada masa sekarang, kerana aktiviti contohnya, aktiviti kawalan Aedes ialah satu aktiviti yang terus dilakukan oleh kementerian. Pada masa dahulu demi kawalan penyakit denggi dan penyakit chikungunya yang sudah ada di dalam negara kita. So walaupun ada tambahan kes Zika pada masa sekarang, di dalam langkah-langkah proses pengawalan nyamuk Aedes ini itu tiada menghadapi apa-apa perubahan, dan peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan untuk program ini pada masa sekarang digunakan secara optimal untuk menjalankan aktiviti terhadap kawalan nyamuk Aedes, termasuk di dalam kes-kes baru seperti yang saya telah terangkan di dalam jawapan saya tadi, bahawa kawalan di dalam 400 meter di sekeliling case index itu. Dan itu memang cukup. Cuma satu belanjaan tambahan yang kita perlukan ialah buat pemeriksaan darah. Kerana ini pemeriksaan darah untuk Zika itu berlainan daripada pemeriksaan yang dibuat untuk penyakit-penyakit yang lain. Kerana ini gunakan satu teknik yang dipanggil polymer PCR yang kosnya lebih tinggi daripada pemeriksaan yang lain. So untuk menangani ini pada masa sekarang memang ada peruntukan yang mencukupi supaya semua kes-kes yang diperlukan pemeriksaan darah boleh menghadapi pemeriksaan darah itu. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan microcephaly di dalam negara kita, di dalam 7 kes yang telah dilaporkan, 2 yang ada isu dengan mereka mengandung, dan di dalam tempoh awal kandungan mereka, very early pregnancy, dan mereka ini sekarang memang dijaga oleh doktor perbidanan mereka, dan sampai masa sekarang kita tiada ada kes-kes microcephaly yang telah dilaporkan akibat daripada Zika, walaupun negara jiran kita Thailand telah mengumumkan ada 2 kes microcephaly yang mereka telah pastikan ialah punca daripada Zika. Terima kasih. Soalan tambahan. Farid Solong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Saya maklum mengenai jawapan Yang Berhormat Menteri tadi mengenai adanya sistem pengimbasan di lapangan terbang utama. Cumanya soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah sejauh manakah perancangan pihak kementerian dalam usaha untuk menambah baik sistem yang sedia ada sekarang ni agar kita boleh memastikan bahawa ianya dapat dikesan dengan lebih awal. Kalau compare dengan izin dengan ada yang sekarang masih lagi bolos dan terlepas mengenai virus yang bahaya ini. Dan juga adakah kementerian mempunyai kepakaran khusus dalam menangangi ancaman virus membahaya seperti Zika ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan saringan yang boleh dibuat di pintu masuk di lapangan terbang atau di dalam pintu masuk daripada Singapura kepada Johor Bahru, ada satu prinsip yang kita kena memahami, bahawa penyakit Zika ini 80% daripada mereka yang ada penyakit ini tiada ada apa-apa gejala, tak ada simptom. Oleh itu, kalaupun ada thermal scanner di dalam lapangan antarabangsa, mereka yang tiada ada demam, mereka boleh melalui thermal scanner tanpa dikesan oleh sistem itu. Kerana thermal scanner itu cuma boleh kenal pasti ada body temperature yang lebih tinggi atau tidak saja. So kalau 80% daripada mereka yang ada virus di dalam darah tapi suhu badan itu bukan tinggi, mereka boleh melalui thermal scanner tanpa dikesan oleh thermal scanner. So risiko ini kena diterima. Oleh sebab itu di dalam Johor Bahru, apa yang kita memberi penekanan kepada ialah perkara kawalan nyamuk Aedes, kerana itu lebih berkesan daripada berusaha untuk mengesan siapa yang masuk dan keluar. Kerana 80% akan masuk keluar tanpa apa-apa tanda. So isu kawalan ditumpu kepada kawalan vektor. Itu yang paling mustahak di dalam negara kita, because kita mempunyai hotspot yang begitu banyak dan tempat-tempat pembiakan. So secara ringkas, balik ke soalan asal, rakyat Malaysia pada keseluruhannya termasuk pemimpin-pemimpin
kena mengambil bahagian di dalam usaha untuk mengawal dan menghapuskan dan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes yang ada. Kalau kita berjaya di dalam perkara itu, penularan Zika boleh dikawal. Terima kasih.